Baik, cukup ketara perubahan dunia sekarang ini ya. Kalau dari dahulu dan juga sekarang, ianya banyak merangkumi perbezaan tersebut. Namun apa yang kami bawakan kepada Auda pada ketika ini adalah pembangunan masyarakat bertajuk Dunia Tipu-Tipu bahagian kedua. Ya. Dan narasumber kita pada hari ini itu Yang Mulia Puan Ernawati binti Haji Mahir, Pegawai Pembangunan Masyarakat. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar pada pagi ini, sehat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Anik sihat ni? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Itu yang kita harapkan sebenarnya, kita supaya sehat, dan kita melihat juga ya, mudah-mudahan aura daripada Puan Ernawati yang sentiasa ceria ini akan berterusan sehingga di akhir segmen wawancara kita pada pagi ini. InsyaAllah. Kalau boleh sehingga ke hujung malam ini. Bolehkah? Terus Boleh. ceria. Terus ceria. Alhamdulillah. Baiklah, ini akan diperkatakan ya berkenaan dengan dunia tipu-tipu bahagian kedua. Jadi ini adalah kesinambungan ya daripada wawancara yang sebelumnya. Ya, betul. Berkenaan dengan dunia tipu-tipu. Jadi mungkin untuk awalnya ni puan ya, mungkin dapat diterangkan, mungkin dapat kita mengimbas kembali. Kita ni mengulang kaji lagi daripada bahagian yang pertama. Jadi mungkin dapat dimulakan daripada puan, silakan. Terima kasih Mahirah dan Momar M&M. So double M ni. Apa tu tadi sikit lagi menyebut Puan Hajahnya Amin. Ya, amin. Saya aminkan. Macam tahu sudah tu next perkataannya tu. Tapi dah mati amin ya Allah. Amin. Karena Jadi doa ya. siapa nama jadi Hajah Syuta. Okey, memang tajuk kita ni pada pagi ini adalah tajuk yang kedua. Ini bahagian kedua. Bahagian pertama lama sudahlah jua. Ini jua lama banarlah pada 22 hari bulan Jun tahunan ni jua. Okey, diorang ni kan revise kan, ada revision ulang kaji. Ulang Lagi lama kaji. kan exam. Karang soalannya. Jadi daripada segmen yang pertama, saya masih ingat masa tu sama Isa dan Atul. juga Atul. Ya. Dan sebenarnya yang diperkatakan itu adalah mengenai dengan kehidupan kita ni seharian lah. Kerana kita ni tahu dunia ni memang tempat kita ni tinggal. Ya, Yes, betul. sebenarnya tempat kita meninggal juga, jangan lupa. Dan kemudiannya banyak macam-macam cabaran kita ni tu. Betul. Okey, Indah barangkali kita ni tanpa kita ni sedari sebenarnya every day tu kita ni berhadapan dengan cabaran. Betul. And then ia sebenarnya Indah sama. Kadang-kadang kita ni perasaan kita ni cabaran itu ia akan sama sejanya tu. Tapi Indah memang Indah lah. Betul. So atu dunia memang banyak je tipu-tipu. Okey, and saya tahu ani recap lagi balik ani memang lagu habis kita look lah arah Google ke apa YouTube lihat lagunya apalkan. Apa tu? Sebenarnya dia ambil dari lagu juga ni ya. Sebenarnya ada kaitan juga. Ya, saya tidak tahu ni sebenarnya tertarik dengan status status kawan saya yang selalu cakapnya pagi-pagi, hello dunia tipu-tipu katanya. Macam kita kadang-kadang kan I actually responded macam barangkali ia yang malar kena tipu. Cuma tu kena, tapi ialah apa yang juga diperkatakan masa itu adalah mengenai dengan satu tadi cabaran hidup kita ni ia tidak akan sama, ia akan tetap berubah dan ia akan tetap ada. Betul. Okay, and then macam mana kita ni mengharungi perkara berkenaan adalah untuk kita ni tetap juga belajar dalam hidup kita ni setiap satu belajar sebenarnya. Belajar macam mana untuk lebih lagi kuat. Betul. What I mentioned was resiliency. Kita ni kalau kan kita ni fikirkan yang satu adalah menyayangi diri kita ni adalah diri kita ni dulu. Yang mengenali diri kita ni is diri kita ni. Betul. Tapi kadang-kadang ada orang juga kenal dirinya. Dia tahu macam Kalau lagi keliru. yes, dia tahu pendirian hidupnya tu. You see, so these people kalau sekiranya berhadapan dengan cabaran yang beyond bis orang punya kemampuan akan menjadi tekanan lah dan ada ketegangan dalam hidup dan sebagainya. This is yang kita ni mau. Jadinya resilience itu adalah penting dan mungkin saya tambah pada bahagian ni mengenai dengan persistency. Maksudnya kita ni kalau dalam hidup kita ni janganlah kita ni ada tu berputus asa. Tapi saya percaya setiap diri kita ni berhadapan dengan perkara ni. Betul. Kesulitan akhirnya kita ni macam hilang puncak. Indah aku tahu lagi apa aku buat ni selepas ni kan macam masalah tu seolah-olah ia menumpuk arah kita ni dah tahu kan macam mana akan mensolve masalah berkenaan. Betul. So memang itu ada jadinya kita ni pun diingati
untuk tidak menyerah kalah semudahnya. Okey, yang biasanya jangan putus asa pulang dah. Tidak menyerah kalah semudahnya tu because ketani ni sebenarnya dalam diri ketani ni ada kekuatan. Betul. Ada motivasi ketani sebenarnya, cumanya ketani perlu mempelajari ilmu-ilmu macam mana ketani meningkatkan motivasi berkenaan. Okey, so the resiliency dan juga ini recap masih ni belum lagi ni. Ni recap. Jadi pada 22 Jun tu diperkatakan juga mengenai dengan apa-apa yang terjadi depan ketani dalam hidup ketanian ni, macam mana ketani respon bah. Okey, so ketani ambil dalam konteks pekerjaan lah, macam manilah contoh kami bertiga ni bekerja lah ni. Okey, bekerja untuk menghiburkan bis kita. Nombor satu macam saya sendiri ada sifat yang mazmumah ni yang selalu orang ada adalah sifat hasad dan dengki. Okey, melihat si Mahira macam Mas Mia, macam sebenarnya jealous kan. Macam maybe I know your performance compared to myself tu lebih lagi bagus daripada saya sendiri. Anu perkara yang macam mana ni, kalau sekiranya you ambil dengan you merespon je macam saya memfitnah you di luar daripada konteks pekerjaan ni, sampai you viral lah kiranya sana sini si Mahira ni macam tu, then it's how you respond. Karena macam kita ni berhadapan dengan orang yang membenci kita ni, kan kadang-kadang bis durang ni ada masa bah. Itu saya macam mau belajar ni. Durang ada masa untuk menyakitkan hati orang itu bah. Saya kadang-kadang berkomplot lagi tu kadang berkomplot. Ani merunding kita. Ada masa. Sedangkan kita ni dalam sehari 24 jam, kadang-kadang kita ni ada masa pun mikir-mikirkan benda yang indah baik itu. Jadi tadi sifat dengki tadi itu, kalau sekiranya Mahira punya respon terhadap apapun yang saya lakukan, okey, depan mungkin saya baik, di belakang saya stab her, and then saya memfitnah ke dia lagi, saya memburuk-burukkan ke dia lagi. Tapi apa ia punya respon? Okay? Macam ketani dalam hidup, apa respon ketani terhadap perkara-perkara yang macam itu? That all depends, and that arah kekuatan diri, dan respon itu penting kerana selepas itu ia akan menuju perkara-perkara yang barangkali lebih lagi menyakiti hati kita ni. Macam itulah. So dalam keluarga kita ni juga, kalau sekiranya ada perbalahan di antara adik-beradik dan sebagainya, itu sebenarnya lumrah, biasa macam itu kan. Tapi ialah kadang-kadang seseorang itu mungkin dia dapat membendung perasaannya kah, apakah. So macam mana kita ni respon selaku adik-beradik? Adakah kita ni pun kan ikut juga? Berkelahi tah apa, mungkin teruk tak pulang. Mengapakan? Contohlah, aku kan kahwin je ni, bukan kamu. Contoh kan cuma tu yang senyum si Muhammad bah. Pasal kadang-kadang benda tu walaupun seremeh yang kita ni nampak, impaknya tu akan memberi kesan. Betul. Dan terhadap seluruh keluarga tu. Yang saya ingat lagi segmen yang dulu tu adalah ni Isa yang menyebutkan be yourself. Okay? Jangan tipu-tipu diri. Saya pun ingat saya ada memperkatakan ketanian ni, kalau ketani menipu diri ketani, ketani yang akan sakit. Betul. Karena macam apa yang saya kongsi tu, kalau sekiranya seseorang itu menjaga hati orang more than hatinya. Kita ni banyak ni orang ketanian ni baik sebenarnya. Baik-baik ketanian ni menjaga hati orang, tapi akan hati diri sendiri. Makan hati berulam jantung. Macam sudah hati jantung ni diulamnya. Kalau jantung pisang yang man pulang tu. Jadi kalau sekiranya orang tu sanggup, silakan. Tapi kadang-kadang kita ni pun beritahu diri kita ni, I can do this, but kadang-kadang kita ni sebenarnya indah dapat jom menangani. So sampai ke tahap sekarang, ini yang ingin saya kongsikan juga hari ini mengenai dengan kemurungan. Sesuatu perkara dalam hidup ni kadang-kadang efeknya, kesannya arah seseorang tu menjadikannya stres. Stres ni jahat. Betul. Stres very jahat. Okay? Jangan berkawan lah kalau sekiranya indah mampu macam tu. But saya sudah katakan juga stres ni ada dua sebenarnya. Stres yang positif
dan stres yang negatif. Maksudnya senang saja. Stres positif ni adalah stres itu kita ni gunakan sebagai pemangkin lagi semangat kita ni. So kalau sekiranya tadi berhadapan dengan perkara yang payahlah, contoh dalam situasi pekerjaan kita ni ataupun dalam keluarga kita ni, kita ni jadikan itu sebagai push lah, yang mempush kita ni motivasi lagi untuk kita ni lagi lebih belajarlah macam mana untuk menanganinya and then men-solve benda tu. Itu adalah positif. Okay? Tapi kalau yang negatif ni, anitah yang kita ni di negara kita ni membincangkan mengenai ani, and then perkara ni adalah memang satu perkara yang penting untuk kita ni tangani bersama secara bermasyarakat. Kalau sekiranya kita ni dalam keadaan stres dan kemudian yang kita ni dapat menangani stres berkenaan, ia akan makin lagi meningkat dan sebagainya. Kita ni jadi depressed dan kemudiannya kita ni ada depression. Okay, so perkara itu yang mengakibatkan kita ni punya kesihatan mental itu akan terjejas. So anitah yang salah satunya yang ingin saya bincangkan hari ini lah. Ani saya perhatikan je sudah ni kaktus ni bah. Momar sama Mahira sama macam anilah dunia tipu-tipu. Ani usulnya tajam pula. Indah tapi usulnya lawa. Plastik. Plastik. Ya tak kena. So sama macam dunia ni. Banyak lakonan. This was also yang kita ni bincangkan masa itulah. Dunia ni penuh dengan lakonan, serba-serbinya lakonan, kerana kita ni pun pelakon-pelakon handalan di dunia ni. Betul. Cuma itulah ada penyanyi. In character betul. Betul, ya in character. Tapi ialah kerana dunia kita ni memang penuh pancaroba. Betul. And kita ni berlakon tu, kita ni berlakon dengan baiklah. Bukan berlakon sebaliknya tu. Ya, alhamdulillah. Baik, itulah antara perkongsian bersama dunia tipu-tipu. Kalau orang Bruneinya dunia action. Nampak indah tu Tapi itulah Puan, kalau kita ni lihat juga pada ketika ini dunia tipu-tipu ini ataupun sekarang ini banyak faktor yang merubah ataupun yang memberikan mengkontribut dengan menyumbangkan masalah-masalah dalam dunia kita ni. Sebagai contoh juga dengan adanya teknologi zaman sekarang ini semakin payahlah untuk kita ni mencari ataupun melihat realiti sebenar kehidupan seseorang itu. Jadi mungkin Puan dapat mengungsikan mengenainya. Benar. Mungkin daripada contohnya mungkin dalam senario dalam platform media sosial, contoh saja Instagram, Facebook. Jadi kadang-kadang kan kita ni itu sebenarnya sedih. Tapi apabila kita ni mempost lah di dalam Instagram itu social media, tapi nampak macam orang happy, tapi sebenarnya hati kita ni itu namanya dunia tipu-tipu tu. Ya betul. Ngerti je tu. Jadi bagaimana Puan? Diulas sedikit Puan. Interesting mengenai dengan teknologi ni kalau kita ni kaitkan dengan topik kita ni memang betul lah kadang-kadang apa yang kita ni lihat itu bukanlah yang sebenarnya. Betul. Okey, sama je macam kita ni melihat diri seseorang atau kita ni melihat dia macam mana, bagus curangannya ni, tapi we don't know. Okey, barangkali ia indah as yang kita ni sangkakan. Betul. Sama macam ialah dunia tipu-tipu, di mana pun kita ni boleh tipu punya loh. Kalau di Instagram ni sebut IG lah. Kalau yang sebut IG dah sekarang ni lagi boleh Photoshop dan sebagainya lagi tahan tak? I don't know apa yang punya application sekarang ni barangkali filter boleh Dia bermakeup jadi bermakeup. Indah bermask jadi bermask. Macam tu kan dah tu melantik bermulut tu. Sendirinya ada makeup tu. Sendirinya bermakeup. Macam tu lakinya pun bermakeup juga. So kalau di dalam media sosial lah kita ni lihat rasanya kadang-kadang kita ni memikirkan ada keperluan. Yes, tapi ya sebenarnya kita ni patut berhati-hati juga kan, sebabnya dunia ni penuh penipuan dan kadang apa yang dipertontonkan di dalam media sosial berkenaan bukanlah yang sebenarnya. Betul. People ya tahani yang kita ni ingaukanlah macam what is yang sebenarnya. Okay, sekarang ni macam kita ni we want show lah perkara yang dah bagus. Betul. Kan sisiku okey sini.
kalau kau gambar sini, lawak. Sebelah sini ke dia bergambar. Cuba tak, si Muhammad cuba lihat tu. Kan macam ni menyiring ya. Dia dapat, kalau sebelah sini dia dapat. Ayat tak kalau bergambar tu marah tu, jangan kau gambar dari sini. Sini saja. Sebelah sini saja. Karena, so, ia menjadikan Ketani lebih memfokuskan kepada perkara yang sebenarnya Indah perlu kadang-kadang. Betul. And then di sana tahjua platform di mana orang kinda show off. Karena accent menggambaran ni, tapi sebenarnya di belakang tu cuba lihat. Brand bag-nya. Contohlah, contoh. Bukan kita. Macam tu, contoh. Ataupun ia memasak. Okay, ia memasaknya. Resepiku hari ini adalah ini. Tapi sebenarnya ia melihatkan ia masak pakai apa, kualinya jenis apa, contohlah. Contoh. And then adalah macam konon-konon lah ia tu keluarga bahagia. Karena lihatkannya gambarnya sweet gitu. Indah mau indah sweet cuma tu. Ataupun captionnya hashtag bagaikan kelmarin. Cuma tu. So perkara yang kata Muammar tadi tu kadang-kadang bukan yang realiti, tetapi apa yang kita ini nampak itu adalah show semata-mata. Okay, ia adalah satu sandiwara jua. Ini yang apa tu namanya membuatkan kita ni in the true to ourselves itu tadi. Okay, but I know lah, ia memang pun kalau sekiranya macam orang melawat ke rumah tadi, orang kan datang ke tadi, mana ke tadi melihatkan, wih sana aku menaruh pulang kucing kuan ini. Macam dapat tantu lagi usulnya, mana ke tadi melihatkan itu, karena we want to show people yang bagus lah. It's kind of okay juga, but jangan ke tadi terlalu, apa namanya tu, more focus on itu, okay? Sedangkan yang sebenarnya yang Ketani patut fokus adalah yang lain, reality yang lain. Betul. Okay? Baik, Puan, bagaimana pula dengan impak? Kalau tadi secara fizikal memanglah tu lumrah lah. Kalau orang kan memang sebagai contoh lah, rumah tu berselerak tapi sudah ada kan tetamu datang, Ketani panyap. Tani menghormati tetamu. Menghormati tetamu. Jadi bagaimana di media sosial ini impaknya bagi individu berkenaan jika sekiranya ia menipu dunia ataupun mungkin dirinya bahawa ia mempunyai kehidupan yang baik. Ya. Ini adalah satu kerugian lah. I mean, kalau Ketani ni cuma berlakon dan menipu orang yang Ketani itu okey semata-mata, it's not going to help Ketani in the long run. Mungkin boleh membantu kita ni pada masa yang singkat sahaja. Jadi pemikiran kita tu singkat ya kan? Kenapa kita ni memikirkan panjang? Okey, sebenarnya whatever people pikir dan cakap mengenai dengan kita ni sepatutnya ada impact. Ini yang respon tadi tu. So kita ni punya respon, well kalau aku nak mampu biarkan dia. Jadi kadang-kadang kita ni ada peer pressure tu pak. Betul. Alright, so in the long run ia akan affect individu berkenaan and then sekelilingnya tu. Okay, so anitahnya saya tadi tu kemurungan tu. Sebabnya ia sudah banyak kali acap kalinya tadi menipu-nipuan ni sampaikan jadi habit. Jadi tabiat. You see, jadi tabiat. And then ia memang Indah akan hilang sekejap sekelip mata Indah hilang bah. Sifat-sifat macam mana ni bah. It will take time. Okay, so ini adalah kerugian diri kita ni lah. And kalau macam tu kan sebenarnya kita ni kalau tadi sedih sebenarnya sedih tah. Karena kalau tadi happy tah macam tu karena we sebenarnya tu lingkungan atau kalau tadi kan melihatkan keluarga bahagia tadi lihatkan, tapi kalau sebenarnya Indah bahagia, then that is where the problem is lah. Okay, so kita ni kalau boleh jangan tak ada depression, kemurungan dan sebagainya, kerana kita ni tahu ia akan tetap memberi kesan yang buruk lah terhadap diri kita ni dan juga keluarga kita ni. Orang lain pun kadang tidak memahami kita ni, kadang-kadang jadi orang tidak mau memelihara kita ni. Itu yang kita ni tidak mau. Okay, so jangan tertipulah dengan dunia tipu-tipuan ni, tapi yang penting adalah untuk kita ni mengetahui satu tadi siapa diri kita ni. Okay, be true to ourselves and then be ourselves. Akun bah, kalau saya buat kesilapan, akun Mahirah minta maafku. Hari itu aku beritahu si pasal kau aneh-aneh macam tu. Minta maafku. That's my part. That's my bad. Saya nak mau sekarang
kemudian hari payah bah akan meninggal payah bah benda macam ni. Betul. Kami minta maaf payah bah Rasim Muhammad. Pasal hari tu kan ku pencetkan tayar motornya. Patut tak? Ya, itu yang dia tahu. Pasal sasak ku. Contoh, janganlah kita ni menipu diri itulah. And then just be ourselves. Saya rasakan kalau sekiranya kita ni ada ketulusan berkenaan, ada orang nampak akan kepribadian kita ni, kebaikan kita ni, ramai kawan kita ni. Sebaliknya, kalau kita ni suka menipu-nipu, dengan tipu-tipuan yang bagi kita ni sukses, di belakang orang berkenaan, step-step balik-balik, sebenarnya kita ni tidak akan mempunyai sahabat yang di dasar laut, yang benar-benar bersama dengan kita ni, whatever cabaran yang kita ni hadapi. So, janganlah rugi macam itu. Jangan tipu diri dan jangan heranlah dunia memang akan menipu-nipu kita ni. Alhamdulillah ya. Itulah pun kami bawakan kepada audio sikit rasanya. Betul. Untuk membawakan kepada Kalau bahagian kedua ni macam ada bagian ketiga. Ada bahagian ketiga lagi sambungannya ni, dunia tipu-tipuan ya. Teringat juga dalam ada konteks tu lagu tu kalau dipikirkan, kita ni jangan selalu menipu kerana ianya akan sebagaikan berputar seperti roda. Betul. Tipah tertipu, menipu tipu tertipah. Jadi akan berbalik semula. Kesian setipah. Tapi yang sebenarnya bila dilihat, kalau kita ni jujur dengan kehidupan kita ni, insya-Allah akan mudah diterima. Dan sudah setentunya dengan ada pengungsian kita ni di pembangunan masyarakat, dunia tipu-tipu ini akan sedikit sebanyak dapat lagi menghangatkan minda kita ni berfikir apa sebenarnya tajuk berkenaan dan kaitannya dengan kehidupan kita ni. Ya, alhamdulillah. Apapun kita ucapkan terima kasih sekali lagi bersama dengan Puan Ernawati binti Haji Mahir yang merupakan pegawai pembangunan masyarakat. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi ya, Puan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.